حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون أزواجهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Ini masalah apa ni? Masalah li'an. Ya. Masalah li'an. Ada peringkat-peringkat kemuncak. Dalam hubungan suami isteri, ini peringkat kemuncak pemutusan dia. Ya. Talak 1, talak 2, ada talak bain sugra, ada talak raji'i bain sugra, bain kubra. Ya. Ini kemuncak ini. Ini putus dunia akhirat. Antara suami isteri. Putus habis. Dan orang-orang yang menuduh istrinya dengan berzina. Apa mana tuduh? Dia tak ada saksi. Saksi tak ada. Kawan duduk setahun tak balik kampung, tengok balik bini beranak. Mana bapa engkau ni? Kan? Jadi suami kata, wah ni pelik. Tonton. Jadi suami bila tuduh, dia tak ada saksi. Kan? Ini cara dia. Dan orang yang menuduh istrinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi yang mengesahkan tuduhannya itu, hanya dirinya sendiri, maka persaksian sah pada syarak. Bagi seorang yang menuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala 4 kali. Ya, dia kena bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Allah. Bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar. Innahu laminas sadiqin. Kemudian yang kelima, sumpah kelima, hendaklah dia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang yang dusta. Ini berat ni. Ini berat ni. Bahawa dia kata apa? Anna laknatallahi alayya in sekiranya apa? Innani minal kazibin. Kalau sekiranya aku daripada orang yang dusta. Allah. Dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri pula. Bila suami dah tuduh kan, dari isteri pula kena sumpah. Kalau tidak, dia kena. Hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah 4 kali juga. Bahawa suaminya itu menuduh itu, sungguhnya adalah ia daripada orang yang berdusta. Isteri kena sumpah gitu. Suami ini adalah orang yang bohong kata. Kalau tidak, dia tak sumpah, dia senyap, maknanya ia kena hukum had. Ketika dia putuslah.
Dua-dua dah bersumpah, putus. Tak ada rojak, tak ada apa, putus dunia akhirat, habis putus terus. Ni perpisahan paling teruk antara suami isteri. Allah. Dan sumpah yang kelima, hendaklah ia perempuan itu berkata bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya. Mana dia sanggup? Dua-dua tadi yang laki-laki berlapas begitu, perempuan pun begitu juga. Mana dia sanggup menerima murka Tuhan atas dirinya jika suami itu orang yang benar. Kalau suami itu benar, saya sanggup tanggung mana murka laknat Tuhan. Ini berat, memang kira berat. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah Ta'ala dan rahmatnya kepada kamu, dan juga kalaulah tidak kerana bahawa Allah Ta'ala maha penerima taubat lagi maha bijaksana, tentulah kamu akan mengalami kesusahan yang sukar. Tafsir ayat Ayat 6 hingga 9 ialah cara penyelesaian antara suami dan isteri kerana tuduhan zina daripada pihak suami terhadap isterinya tanpa membawa 4 orang saksi untuk membenarkan tuduhan itu. Kalau ada saksi akan sabit dia kena dah. Maka jika suami tetap menuduh kerana dia menyaksikan sendiri, sedangkan isteri tetap menolak tuduhan itu dan tidak dapat maknanya membawa 4 orang saksi, maka ikutlah cara penyelesaian menurut yang diajarkan oleh ayat di atas, iaitulah dipanggil hukum li'an, hukum berlaknat, li'an. Adapun cara penyelesaian hukum li'an ialah termasuk pihak penguasa mendatangkan kedua-dua suami isteri itu kena bawa yang berkaitan dan bersumpahlah mereka dengan nama Allah Ta'ala sebanyak 4 kali bahawa dia adalah benar, tidak berdusta dalam tuduhan itu. Kemudian bersumpah lagi untuk kelima kali dengan tambah kata-kata bahawa murka Allah akan menimpanya jika suami benar, tidak berdusta dalam tuduhannya. Dengan dilaksanakan hukum li'an, maka putuslah tali pernikahan antara kedua suami isteri itu. Ini bersangkutan menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ulama lain. Maka dengan sendirinya mas kahwin harus diberi kepada isteri kalau masih berhutang. Dulu dia menikah, dia hutang kan, RM25 hutang 6 harakat. RM25 je hutang yang panjang. Allah, macam-macam tu. Diriwayatkan Imam Bukhari pula dan Sahal bin Sa'ad bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW bertanyakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, baca nasab, jangan ya Rasulullah. Bila ada ya tu kena baca nasab bagi atas, ya Rasulullah. Bagaimanakah jika ada seorang lelaki melihat seorang perempuan lain bersama-sama isteri? Apakah ia harus membunuhnya? Buka rumah tengok jantan betina ada dalam rumah. Dia ambil lembing godok je perut dia. Atau ambil perang ke pancung leher dia. Macam tu. Lalu kamu membunuh dia sebagai kisas. Lelaki itu bertanya kepada baginda SAW, apakah ia harus membunuhnya, lalu kamu membunuh dia sebagai kisas? Maknanya apa? Kita bunuh lelaki itu, kita kena kisah pun kenalah. Begitu. Kemudian turun ayat ini, ayat bab li'an. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada lelaki yang bertanya tadi, qad qudiya fika wa fi ra'atik. Telah ada keputusan mengenai urusanmu dengan isterimu. Ada turun ayat dah. Sebab sahabat ni hebat dan zaman ni zaman penurunan wahyu. Kita dapat waris pun dah sedap.
Mimpi Rasulullah sudah sedap. Dia orang ni apa dapat zaman dia penurunan wahyu. Ya. Itu maknanya sehebat-hebat di awal-awal ya, zaman kegemilangan zaman Rasulullah SAW. Akan datang pula seteruk-teruk pula, wahyu pula diangkat pula. Itu nak kiamat. Ya. Wahyu turun. Last kali esok wahyu pula diangkat. Habis ayat Quran terangkat. Ya. Allah. Ini hukum berhubung dengan masalah isteri. Dia berlapis 1, 2, 3. Kan? Talak 1, talak 2, talak 3. Kemudian ada pula pasah. Ya, ini hukum daripada pagi. Tak boleh jalan ni, kena pasah. Kemudian last kali ni adalah ni'an. Bahawa ni'an dia habis terus. Qala Allah Ta'ala, Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu ialah segulungan dari kalangan kamu. Janganlah kamu menyangka berita itu dusta, itu buruk bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukum sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu. Dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan di akhirat. Tafsir ayat ini dan beberapa ayat yang menyusul mengenai berita karut yang didesas-desuskan oleh orang-orang munafikin. Kerja munafik itulah dia. Tutup sana susah di situ. Dan menyentuh nama baik isteri Rasulullah SAW, Siti Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Sehubungan dengan peristiwa yang dialami oleh baginda SAW sudah perang ya dengan Bani Mustahlik. Bani Mustahlik pada bulan Syaban 5 Hijrah, dan ceritanya seperti berikut. Peperangan itu diikuti beberapa orang munafik yang selalu menyusup diri ke dalam barisan muslimin. Dalam saf peperangan Islam biasa dia akan masuk. Ya, kalau masuk dia pakai macam-macam cara lah. Dia panggil perang sarap. Ya. Dia pergi ramai-ramai perang, tiba setengah jalan dia pusing balik. Kata pergi 1000 orang, dia pergi 200 orang cukup banyak lah tu. Tiba setengah jalan dia pusing. Macam mana rasa tentera Islam lain? Pusing balik dah patah. Jahat. Ya. Ini dipanggil perang saraf. Dulu kita pun nak kena kenapa dia orang kena kenapa? Bakhtiar nama. Selama hari Rustam. Oh, dia penceramah upahan kan ni. Dah kena ke dia datang ramai duduk depan. Kan? Dia tengah ceramah seorang bangun start motor. Dia menjerit atas bentar. Woi, nanti dia dulu. Dia buat cerita kat kawannya, orang kena kan dia. Ramai-ramai duduk kat depan kan. Duduk belakang tak nampak, duduk kat depan. Dia pun start ceramah, dia mengarut aja, dia pun start motor. Seorang bangun start brum. Lala dia menjerit atas bentar. Ada perang saraf digunakan. Ini perangai ini memang digunakan oleh orang munafik. Macam-macam cara. Dia menyusup masuk ke dalam. Dia masuk dalam. Orang bagi kau menyusup, panggil apa? SB panggil. SB. Siput babi. Dia mengayap masuk dalam. Dia ambil maklumat. Ya. Ini penting jaga. Dulu di kawasan kota tuan-tuan, sampai peringkat dia nakib. Nakib kawasan, bukan nakib cawangan, nakib kawasan dia boleh duduk. Nakib kawasan, bayanglah dah peringkat besar tu. Pimpin usrah dari nakib. Petang-petang tengok dia lari pakai seluar pendek. Dia tahu dia ulat jumpa kan, besok tak ada dah, hilang. Zaman dia pergi kan. Mana dia boleh menyusup daripada cawangan naik atas sampai pergi kawasan, boleh pimpin usrah. Dahsyat kan. Dia punya menyelinap ni. Tak perasan dia. Tapi Allah tunjuk kan.
Petang budak lagi tengok dia tengah jogging, tengok aku lepas pendek. Dia orang tengok, kata, oh itu lepas hilang, tak ada. Bahaya. Jadi ada zaman Rasulullah SAW. Ya. Allah. Jadi peperangan itu diikuti beberapa orang munafik yang selalu menyusupkan dirinya ke dalam saf mukmin, diikuti oleh Siti Aisyah. Rasulullah SAW berdasarkan undian yang diadakan antara isteri-isteri baginda Islam dalam perjalanan kembali dari peperangan dan berhenti di satu tempat untuk beristirahat, maka keluarlah Siti Aisyah daripada tandunya untuk suatu hajat. Dia kalau macam apa? Gajah ada sekeduk tandu ni kan, tempat duduk atas. Iaitu lah nak qada hajat. Ketika beliau kembali ke tandunya, dia mendapati bahawa kalung yang dipakainya telah hilang. Jadi kalung itu hilang. Lalu dia pergi balik dia cari. Tapi orang tak tahu ingat dia dah ada atas. Jadi bila jamaah bergerak aja ditinggal. Pada waktu itu rombongan berangkat meninggalkan tempat itu dan menyangka bahawa Siti Aisyah masih berada di dalam tandunya. Kemudian Siti Aisyah kembali ke tempat rombongan dan mendapati mereka sudah tiada di situ, dah tinggal seorang. Dia duduk termenung di tempatnya sambil mengharapkan rombongan itu kembali menjemputnya sehingga dia tertidur. Tidak lama kemudian seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Safwan Ibnu Muta'al melalui tempat itu dan mendapati seorang sedang tidur seorang diri. Beliau terkejut apabila mengetahui bahawa orang itu ialah Ummul Mukminin. Allah, kita tengok Siti Aisyah. Aisyah terbangun apabila mendengar Safwan mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Safwan mempersilakan Aisyah menunggang kenderaannya. Sedangkan Safwan berjalan memegang tali unta menuju ke Madinah. Masuk je Madinah, habis sok khabar keluar. Tarian yang siampau semua keluar tuan. Maksudnya aku habis berita, ya. Orang munafik pun pukul gendang sampai bocor gendang. Dia bersoraklah, dia buat fitnah habis-habisan. Kemudian orang yang melihat Safwan masuk ke kota Madinah dan melihat untanya dinaiki oleh Aisyah, maka bercakaplah kaum munafik. Itu dia besar-besarkan cerita Aisyah hingga luaslah fitnah sehingga menimbulkan kekecohan di kalangan sahabat Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Gempar habis. Dapat berita ni dia bersorak habis dan siang malam dia bersorak. Kemudian Sayyidina Aisyah bercerita, sebulan sejak kembali dari peperangan Bani Mustahlik, aku tidak keluar dari rumah kerana kesihatanku, sehingga aku tidak mendengar apa yang didesas-desuskan oleh orang tentang diriku. Aku merasa agak kaku melihat sikap Rasulullah SAW apabila ketika menjengukku semasa aku sakit. Perkara itu tidak pernah aku alami daripada baginda sejak aku menjadi isterinya. Dah lain tengok sikit kan. Setelah sihat, maka aku bertemu dengan mana ummi, iaitu Mustahqah, dengan daripadanya lah aku mendengar orang sedang bercakap tentang diriku. Kemudian sekembaliku di rumah, aku menemui Rasulullah SAW dengan sikapnya berlainan daripada kebiasaan. Agak muram sikit lah kan. Maka aku merasa tubuhku terasa lemah. Dan terfikirlah aku untuk mengunjungi ibu bapaku untuk mengadukan nasib dan meminta bantuan daripada mereka. Maka aku minta izin daripada Rasulullah SAW untuk pergi ke rumah ayahku, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian aku berkata kepada ibuku sambil mengeluh, mengapa wahai ibu, ramai orang sedang mengumpat-umpat aku. Ibuku menjawab tentang tenang sajalah wahai anakku, sesungguhnya jarang seorang perempuan yang cantik dan dicintai oleh suaminya serta mempunyai ramai madu seperti engkau itu akan selamat dan terhindar dari umpatan dan fitnah sebagaimana engkau alami sekarang ini. Biasalah tu dia kata. Sabar.
Kemudian semalam aku tidak dapat tidur, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Di rumah maknanya ayahku. Aku menangis sampai keesokan hari, tangisanku juga tidak reda. Sehingga ibuku khawatir jantungku akan terganggu dan rasa sedihku yang tidak terobat itu. Pada pagi itu aku dan ibu bapaku duduk dan saling memandang antara satu sama lain dalam suasana sedih, dan aku ketika itu masih lagi menangis. Kemudian orang-orang Ansar setelah mereka memandang wajahku, mereka juga turut menangis melihat keadaanku. Sejurus kemudian Rasulullah SAW datang, lalu baginda mengambil tempat di antara kami berempat. Setelah mengucapkan salam sebagaimana biasa, padahal semenjak mendengarnya memfitnah mengenai diriku, baginda tidak pernah duduk bersama aku. Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda setelah mengucapkan kalimah syahadah, amma ba'du ya Aisyah, fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza, fa in kunta bari'atan fasa yubarri'uka fasa yubarri'ukillahu wa in kuntal mamti bidzambin fastaghfirlahi wa tubi ilaihi fa innal abda iza antarafa bidzambihi wa taballahu alaihi. Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku tentang dirimu berita ini dan itu. Maka jika engkau bersih dari tuduhan-tuduhan itu, Allah akan membersihkan engkau. Dan jika engkau merasa berdosa, beristighfarlah dan mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya seorang hamba Allah yang berdosa, jika mengakui dosanya dan bertobat kepadanya, nescaya diterimalah taubatnya. Setelah selesai mengucapkan sabdanya, maka aku merasa air mataku menjadi kering. Lalu aku minta ayahku menjawab kata-kata Rasulullah SAW itu. Ayahku hanya dapat berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang hendak aku katakan kepada Rasulullah SAW. Masya Allah. Itu adab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini ujian besar. Demikian pula ibuku menjawab ketika aku meminta berbicara untuk menjawab sabda Rasulullah SAW. Maka aku berkatalah kepada Rasulullah SAW, demi Allah, aku telah mengetahui bahawa kamu telah mendengar kata-kata orang tentang diriku yang mendapat tempat dalam hatimu, dan kamu mempercayainya, sehingga jika aku membersihkan diriku dari tuduhan itu, Allah mengetahui bahawa semuanya aku bersih. Tentu aku tidak tentu kamu tidak mempercayai. Jika aku bersih dari perbuatan itu, nescaya kamu akan mempercayaiku. Maka demi Allah, aku tidak dapat berbuat sesuatu dalam perkara ini melainkan bercakap seperti ayah Yusuf. Fasabrun jamil. Ya, wallahu musta'anu ala ma tasifun. Kesabaran yang baik itulah kesabaran. Dan Allah Ta'ala sajalah dimohonkan pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan. Allah Nabi Yusuf, itulah dapat cerita. Anak dia kena apa? Makan serigala. Betul tidak? Rupa tak betul. Dia tipunya ayah dia kan. Cerita tu. Jadi sabarlah. Begitu juga di sini, orang munafik melancarkan serangan. Demikianlah setelah aku memberi jawapan itu, maka aku pergi meninggalkan mereka dan membaringkan di atas tempat tidur dengan keyakinan Allah akan membersihkan aku dari fitnah itu. Memang dia tak buat, kan tak ada kerja jahat. Namun aku sekali-kali tidak mengharapkan Allah Ta'ala akan menurunkan wahyunya. Mengenai urusanku ini, aku hanya mengharap bahawa Allah Ta'ala menunjukkan kebenaran kata-kataku itu kepada Rasulullah SAW dalam sebuah mimpi. Masuk wahyu nanti, habis orang baca. Dia baca kan. Maka sebelum Rasulullah SAW berdiri dari tempat duduknya, dan sebelum seorang pun dari rombongannya meninggalkan rumahnya, tiba-tiba ternampak pada wajah Rasulullah SAW tanda-tanda biasanya dialami
oleh baginda setiap kali menerima wahyu. Dan baginda terdiam seketika. Kemudian peluhnya bercucuran Allah, seperti butiran mutiara, tuan-tuan. Tanda turunnya wahyu. Tiba-tiba tersenyumlah baginda dengan wajah berseri-seri sambil bersabda, bergembiralah wahai Aisyah, Allah Ta'ala telah membersihkan, membebaskan engkau dari fitnah. Masya Allah. Ya. Allah Ta'ala telah membersihkan, membebas engkau dari fitnah. Ibuku segera berseru kepadaku, berdirilah, hampiri dia, wahai Aisyah. Aku menjawab, tidak. Wah, action lah dia. Aku tidak akan menghampiri dia, dan aku tidak memuji bersyukur melainkan kepada Allah menurunkan wahyu membersihkan aku. Ini makam apa tuan ni? Inilah makam fana, tuan-tuan. Kalau tuan ni mana dalil wujudnya makam fana ni tadi? Lenyap pandangan makhluk, yang dinampak ialah lampau gembira tadi, terus Aisyah diselubungi pandangan rohani dia kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang telah memberikan keputusan. Ini makam fana, kalau tanya. Kalau dia tak tahu makam fana, dia makam benak. Inilah makam fana. Maknanya ru'yatullahi bila khalqin, dia memandang Allah terus, terkambus pandangan pada makhluk. Walaupun Rasulullah itu maknanya orang hebat, tapi dia tetap taraf makhluk, dia bukan Tuhan. Afdalul makhlukat, makhluk paling afdal. Itu dia panggil ghalabatus syuhud berlaku. Aku tidak syukur melainkan pada dia itu. Wah. Allah. Demikianlah peristiwa yang terjadi mengenai Aisyah radhiyallahu anha yang menjadikan sebab turunnya ayat 11 hingga 20 dalam surah An-Nur ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman bahawa setiap orang yang mengambil bahagian dalam penyiaran berita bohong ni, puak-puak munafik ni, yang menuduh orang mukminin berzina. Sebab tu tak heran kalau ulama kena fitnah hari ni. Sahabat Nabi, keluarga Nabi pun fitnah tu macam. Yang akan memperolehi bahagiannya daripada azab Allah Ta'ala. Sedang orang yang memulai menyiarkannya sehingga menjadilah berita bohong itu meluas dan menjadi buah mulut, akan menerima azab yang besar daripada Ta'ala. Yang dimaksudkan dengan orang yang mulai menyiarkan berita itu Abdullah bin Ubay ini, bapa munafik tekong so ni. Raisul munafikin begitu. Ketua kepada orang munafik dan itulah Abdullah bin Ubay laknatullah, jahat sungguh ni. Allah. Jadi dalam ayat ini apa? Satu, pengajaran yang amat besar kepada kita, timbul beberapa kaedah fiqh. Sahabat bila bertemu dengan isteri Rasulullah SAW nak ambil fitnah kan, dia berlaku fitnah. Kalau tak ambil, mana lagi besar? Lagi besar. Orang dapat orang kafir, bila kerja dia bunuh kan. Jadi kaedah kita bertemu dua benda mudarat. Iza jitama'ad dararan urtukiba akhafuhuma. Bila bertemu dua mudarat, pilih yang ringan. Kita bawa kita kona kanan langgar orang, kona kiri langgar kambing. Langgar kambing lah. Langgar orang kan lagi panjang cerita, lagi besar. Mana bila berlaku dua kena langgar ni. Tak boleh lah. Mesti langgar salah satu, ambil yang lebih ringan. Sini maknanya dua mesti berlaku. Kalau tak ambil ni kan lagi berat. Kena ke orang kafir jumpa isteri Nabi, habislah jawab dibunuh nanti. Sekarang tu pasal ambil. Bila ambil maknanya tahan fitnah pun turun. Maka turun ayat pula kan. Ada hukum tu, hikmat ialah banyak berlaku sini. Demikianlah pendapat mengikut kebanyakan ahli tafsir Kemudian laula is sami'atumuhu zannal mu'minina wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Ini dipanggil hadisul ifki Qala ta'ala walaula is sami'tumuhu zannal mu'mina wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin ila akhir surat Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Zikir ketika melihat sesuatu yang disukai atau dibenci. Dua perkara. Sama ada kita lihat benda itu menggembirakan, kita melihat benda itu sebaliknya. Maka ada cara dia. Semua di Islam dah jawab. Waqala Imam Nawawi radhiyallahu anhu, berkata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam hadis Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dengan sanad yang baik daripada Sina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza atahul amr yasurruhu qala alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat wa iza atahul amr yakrahu qala alhamdulillah ala kulli halin. Rasulullah SAW ketika mendapat sesuatu yang disukai mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Ta'ala allazi bi ni'matihi, yang mana dengan nikmatnya tatimmus salihat, sempurnalah segala benda yang baik. Segala puji makna bagi Allah Ta'ala, dengan nikmatnya segala yang baik itu menjadi sempurna. Dan ketika mendapat sesuatu yang tidak disukai, maka Rasulullah mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Ya, semua keadaan tu ada hikmatnya. Dan zikir ketika melihat langit. Lihat langit pun ada zikir kan. Tengok apa-apa. Betapa Allah Ta'ala ajar kita supaya sentiasa rangkaian hati tidak putus dengan dia. Tengok sana ada cara nak memandang Allah Ta'ala. Tengok cara ada sana untuk merapatkan diri dengan Ta'ala. Disunatkan membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ayat 190 sehingga 194 Al-Imran. Sebab sunat pagi, kita bangun pagi, selepas kita baca doa tidur, buka jendela, pandang ke langit. Pandang ke langit, baca ayat. Ayat yang menusuk iman dalam jiwa kita, dan yang memandang kebesaran Allah Ta'ala. Kita baca ayat makru'ah, mata kita memandang ayat manzurah. Apa ayat? Mana tanda. Mulut membaca tanda kebesaran Tuhan, ayat Quran. Mata kita melihat pula ayat manzurah, tanda yang dilihat, iaitulah segala ciptaan Allah Ta'ala. Ya. Tengok langit tuan-tuan, bighairi amadin tarawnaha, ya, dengan tak ada tiang yang menongkat sebagaimana kamu tengok tuan kata. Kita nak pergi Palestin, nak tengok batu tergantung. Yang ni tak ada lagi, tengok dongak atas hari-hari nampak kan. Tergantung, tak ada juga. Kalau dia jatuh habis jawab dia. Itu hari kiamat dia jatuh kan. Dia melayang-layang macam sampah. Kepengan langit habis, melambak itu. Allah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Mana orang berakal akan jelas terang dengan nur makrifat yang memandang tanda kebesaran Tuhan yang maha dahsyat. Kalau orang tak berakal maka dia tak ada, dia tengok ada, oh ini hujan, baguslah musim hujan, boleh nanam sayur gitu. Ya, musim kemarau boleh apa? Boleh jemur ikan kering. Dia kerja nak dapat duit dia. Itu orang-orang yang mengingati Allah Ta'ala sambil berdiri dan duduk dan dalam keadaan berbaring. Mana dalam semua keadaan. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami. Itu baca kita. Baca langit, kita minta doa. Tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, tak ada. Semua ada hikmat. Panas, hujan, ya, berapa keadaan sekalipun. Maka maha suci engkau daripada sifat kekurangan maknanya. Maka peliharalah kami daripada seksa neraka. Itu kita minta. Tengok langit, minta azab. Minta jauh daripada azab neraka. Ya Allah, kami sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya telah engkau hina ia. Dan tiada ada bagi orang yang zalim seorang pun, ya, penolong. Tak ada siapa nak tolong dia besok. Ya Allah,
ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, iaitulah berimanlah kepada Tuhan kamu. Ya, maka kami pun beriman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Ya, dan wafatkanlah, matikanlah kami berserta orang-orang yang berbakti, mana orang yang beriman. Ya, kata Imam Nawawi, siapa baca doa selitkan doa ni, insya-Allah doa ni mustajab. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau berikan kepada berikan Engkau janjikan kami kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau, dan jangan Engkau menghina kami di hari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji. Ya, itu hebat, maknanya Allah Taala menerangkan dalam ayat ni kehebatan kebesaran ni. Ya, telah menciptakan segala langit. Kemudian berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim bahawa Rasulullah SAW mengucapkannya, ini telah kami jelaskan sebelumnya. Ya wallah. Jadi maknanya Rasulullah dalam ayat ini bila baca tu Rasulullah menangis sebenarnya. Ini besar makna ayat ini. Kemudian zikir ketiga, bertahayyur, makna beramal terhadap amanah sesuatu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi. Fa inna khairal kalam